Perhatian, perhatian. Sembang Wanita akan bermula sebentar sahaja lagi. TikTok. Cuba tukar baju dah nak start dah ni. Yalah, jom. Assalamualaikum. Okey, anda bertemu dengan saya Fiza Frizi. Dan saya Nani Roslan. Ya Allah, ni kenapa ni? I tengah feel lah saya kan pakai baju merah hari ni. Kena halang orang. Motif nak halang orang Saya kenapa? nak perlu dia ada setiap shot ada muka saya. Okay? Allah. Kita dekat dalam program apa ni? Sembang Wanita. Jap. Tepilah. Rimaslah. Kau kenapa? Nak tahu tak cerita? Bayangan merah setiap gambar-gambar pengantin. Tanya Kak Kepo. Kepo ada jawapan ke? Kak Kepo ada jawapannya. Legging. Astagfirullahaladzim. Korang ingat lagi tak tentang kes makcik baju merah? Yes, yang viral tu yang ganggu majlis perkahwinan orang tu, sebenarnya kes tu dah settle dah antara pengantin dan juga makcik baju merah tu. Kak Kepo bukanlah nak kecam ke, nak apa ke. Cuma benda tu ialah dia FYP kan, dia masuk dalam TikTok Kak Kepo, Instagram Kak Kepo kan. Itu yang Kak Kepo rasa benda tu very interesting. Tapi sebenarnya benda ni bukan je dekat dalam negara kita je, bukannya dekat Malaysia je. Di mana-mana pun ada, luar negara pun ada. Cuma antara viral dengan tak viral je. Cuma ada kalau ada orang rekod, buka phone rekod, orang semua tahulah. Kalau orang tu rekod tapi orang tu simpan dia sendiri, tak ada siapa tahu. Begitu. Tapi sebenarnya dalam keadaan kita tak sedar, sometimes kita ni pun punca majlis orang lain terganggu. Jangan main-main tau dalam keadaan tak sedar. Kalau sedar memang kurang faham lah situasi tu, tapi ini dalam keadaan tak sedar. So Kak Kepo nak nasihatkan kepada semua orang, janganlah kita buat benda-benda macam tu. Jadi ini adalah contoh video ya, contoh-contoh video viral yang mengganggu majlis perkahwinan orang lain. So daripada video ni kita ambil iktibar, janganlah kita buat benda-benda macam ni, sebab itu akan merosakkan majlis orang lain tu. Tak baik. No. Demi kesejahteraan masyarakat dan negara kita. Oh, itu ke baju merahnya? Nasib baik dia tak datang wedding I. Tapi kalau you buat akikah, ajaklah I tak pakai baju merah, janji. Promise, I tak halang. Tapi I rasa dia akan pakai baju warna hijau. Dialah jadi makcik hijau viral. Itulah topik kita hari ini. Ya, topik dia hari ini kita nak bincangkan. Majlis kahwin tetamu tak beradab. Tak beradab ke makcik baju merah tu? Iyalah, habis dekat semua gambar-gambar semua ada dia. Tak boleh. Tak apa. Kita akan berbual, borak-borak dekat dalam Sembang Wanita ni bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu Puan Aina Wafi binti Abdul Kadir. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Boleh tak kita borak-borak pasal makcik viral ni? Yalah, kalau Fiza nak tahu, kalau anda yang memang netizen, yang memang selalu melayari media-media sosial, mesti dah biasa tengok Puan Aina yang comel ni. Puan Aina ni lah antara yang selalu buat ulasan-ulasan, komen-komen. So nak tanyalah Puan Aina, dah berapa lama dah berkecimpung menjadi netizen yang mengulas? Netizen, speaker yang mengulas, Puan Aina. Saya dah start mengulas isu ni bermula daripada 2015. Tapi masa tu kita di medium Facebook lah, banyak menulis, panjang-panjang tulisannya. Cross topik, politik, pendidikan, sosial, ekonomi je jarang sebab tak berapa nak berani sangat sentuh rumpun kan. Kemudian 2018 start join dengan YouTube lah. So kat situ cabaran lain pula. Sebab mengulas secara orang nampak emosi muka kita. Betul. Macam sekarang ni lah kita nak mengulas ni. Ya. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan majlis kahwin tetamu tak beradab ni kan. Okey, macam Waina sendirilah kan. Bila kita bercakap berkenaan dengan makcik viral tu, padahal makcik tu memang ada mengata-kata. Nasib baiklah kita tak jemput dia dekat majlis mana-mana. Nasib baik makcik tak datang majlis saya. Nasib baik ni. Lepas tu pula dengar ceritanya,
Puan Aina sendiri mengatakan bahawa dia memang interframe hampir 21 wedding. Betul ke? Itu yang kita dapat lah daripada kalau teliti video-video komen-komen di TikTok kan. Bila kita baca, rupanya pengalaman orang lain encounter benda yang sama. Ada cousin pengantin tu sendiri pun ada makcik tu juga. Kemudian ada orang lain pun jumpa makcik tu juga. Cuma tak sure lah baju tu merah ke tidak. Kita tak tahu how consistent is she macam tu. Kalaulah kita boleh bercakap bersama dengan makcik viral tu, benda pertama yang saya nak tanya adalah, apa motif awak dijemput ke tak dijemput untuk majlis kahwin tersebut? Makcik tengok album kahwin makcik mai sini. Mungkin tak ada. Kita buatlah satu album untuk makcik. Betul. Jangan sampai saya photoshop album makcik. Saya pun pakai baju warna merah, baju pelangi. Tapi pandangan daripada Puan Aina sendiri, apa sebenarnya motif utama makcik itu? Oh, susah juga sebenarnya untuk kita analyse lah kan. Tapi kita tak naklah fokus kepada makcik tu semata-mata. Tapi dia jadi macam budaya masyarakat kita, especially Timur ni. Dia ada budaya yang boleh jaga tepi-tepi kain orang sikit ni kan. Boleh interframe ataupun boleh membantu majlis-majlis orang ni. So sebab tu kita ada encounter book, macam bila kita go through komen dan pengalaman orang dekat social media, ialah kita main social media kan. So kita go through, rupanya bukan setakat kalau interframe gambar ni boleh kata biasalah. Ada orang say interframe lauk ni letak situ, dia bukan siapa-siapa kan. Tapi dia interframe dan dia cuba untuk manage. So ini budaya yang tak sihat lah sebenarnya. Tapi biasanya kita sebagai masyarakat yang dengan adab ketimuran Melayu sopan. Nak tegur tak berani. Nak tegur pun tak berani. That is the point sebenarnya. Kita berani ke tidak nak tekan, nak tegur orang macam ni. Itu baru dekat majlis kahwin je Nani. Ada di antara pula orang-orang kita ni bila datang dekat rumah orang, ambil lah barang-barang bawa balik rumah. Belum lagi bila masuk dekat dapur, periuk dialih-alihkan pergi daripada perabot ni pergi perabot depan. Pasu pula boleh alihkan daripada penjuru kanan pergi penjuru kiri. Tak, diorang ni ada masalah psikologi ke macam mana sebenarnya? Benda paling asas ialah itu common sense. Common sense ni maksudnya perkara yang semua orang kena tahulah. Adab ni satu benda yang sepatutnya sangat mudah kan. Kita belajar daripada kecil sampai besar, kita beruang lingkup kita ada nature dan nurture kita. Supposedly kita tahu bila masuk kawasan orang, rumah orang, majlis orang, benda pertama yang kita buat ialah hormat kepada tuan rumah tu. Okey. Kalau majlis kahwin tu kita masuk dalam keadaan yang kita kita tegur tuan rumah, kita jumpa dulu sebelum kita makan ke apa. Tapi kalau that basic pun kita tak boleh buat dan kita terus ubah majlis dia, sibuk menyelit dekat sini kan. Apa tanda aras kepada common sense kita itu yang pertama. Okey, dan ada juga dia jadi MC. Dia sebenarnya cerita jadi MC. Nak juga analyse kan. Kenapa macam tu? Okey, tapi kan Pak Aina, masa tu memang ada backlash lah kan isu tersebut bila pengantin tu menceritakan pengalaman dia. Ada yang kata, you sepatutnya censored muka dia. Tak beradab ke dengan orang tua? Sampai dengan cerita bahawa anak makcik tu nak saman pula pengantin dekat majlis tu. Atas alasan dia adalah seorang tua. Macam mana pendapat Pak Aina kat sini? Betul. To what extent kita ni nak hormat orang tua dan bagaimana cara kita ni orang muda nak menegur orang tua ni yang datang terang salah? Yang pertama sekali nak hormat siapa pun, orang tua ke muda ke, selagi dia buat benda yang betul, tak mengganggu orang lain, tak ada masalah. Tapi the moment dia start breach boundaries kan, dia breach privacy kita, dia breach atau cara majlis kita, dia breach memori kita. Majlis tu ialah satu memori, waktu, moment untuk kita dengan family kita. So bila dia cuba untuk interframe, cuba untuk breach dengan tak ada common sense je, that is the moment kita kena step up lah. Kena step up ni maksudnya either kita sebagai pengantin ataupun orang sekeliling ni. Tapi kalau baca ataupun go through dengan pengalaman video apa semua tu, dia orang cerita ada family member dah tegur dah makcik ni. Betul, siap ada lagi cameraman dah tegur dah makcik, tepi sikit, dia degil. Betul. Cuma itulah kadang-kadang kita kena jadi keras berbanding biasa. Sebab yelah majlis kahwin ni dia bukan macam majlis tahlil kan, boleh buat setiap minggu, setiap bulan. Dia setahun, bukan setahun lah. Dia sekali Suami Puan Aina dia tak adalah. Dia akan jadi majlis yang sepanjang hidup kita satu je. So sebab tu bila kita tengok video susulan pengantin tu kan, dia kata dia sedih lah sebab ini je satu. Takkan nak akad nikah lagi sekali. Kan dia jadi macam awkward pula nak akad nikah. Semata-mata. Takkan nak Photoshop. Adalah sebenarnya teknologi Photoshop ni boleh delete lah gambar belakang. Berapa banyak pula nak buat. Itu gambar boleh sembang lagi.
Video Video? ada dia. Oh, Semua ada kelibat merah. Entiti merah. okey. Sakit hati. Adakah perlu Puan Aina apabila kita melihat entiti yang berwarna merah ni, kita tak benarkan dia masuk dekat dalam majlis-majlis kita? Contohnya, diharamkan ataupun warning, amaran keras, tak dibenarkan makcik baju merah ataupun sesiapa saja pakai baju warna merah masuk dekat dalam majlis kita. Adakah perlu kita lakukan sedemikian? Oh taklah. Itu jadi terlalu macam generalize kan. Kita tak nak macam tu. Tapi yang kita boleh buat ialah menegaskan siapa yang boleh hadir ke majlis kahwin kita. Baik. Sebab di sisi agama, haram hukumnya kita menghadiri majlis yang kita tidak dijemput. Betul? Sebab kita tak tahu kenapa orang tu tak jemput kita kan. Mungkin sebab dia tak suka kita. Ataupun benda paling basic ialah mungkin sebab makanan tu tak cukup. Dia bajet untuk 200 orang misalnya. Tapi kalau kita datang 201, kita mana tahu kondisi kewangan orang kan. So bila kita datang, makanan tak cukup, kita komplain pula. Kita kata, makanan tak cukup tapi kita ni tetamu yang tak dijemput. Sebab itu ada satu lah saya kongsikan. Salah satu kisah bila kita bercakap tentang isu sosial ni kan. Kena sorot juga apa benda yang berlaku zaman Nabi misalnya. Nabi ni dijemput oleh seorang sahabat nama dia Abu Shu'aib untuk datang ke rumah lah makan-makan macam tu. Kemudian Shu'aib cakap dekat hamba dia kata masakkan untuk 5 orang. Nabi dengan 4 lagi orang akan datang dengan Nabi lah. Masaklah 4 orang. Kemudian bila Nabi datang berenam lah. Ada tambahan seorang lagi kan. Apa Nabi buat? Nabi kata, Abu Shu'aib aku datang dengan 5 orang. Ada seorang ni yang bukan tetamu yang bahasanya aku inform dulu dekat kau. Boleh tak? Kalau kau izinkan dia akan ikut kita dalam majlis ni. Kalau kau tak izinkan dia akan pulang. Macam tu Nabi establish the boundaries. Abu Shu'aib kata tak apalah masuklah. Itu macam tu adab bila kita nak bermuamalat, nak berhubungan dengan orang ni. Bukan boleh terjah-terjah suka hati kita je. Macam SOP dia. Betul, tapi betul tak Fiza? Ini antara salah satu rakyat kita, orang kita yang kurang cakna sebenarnya. Yakni kalau tak dijemput tak boleh masuk, terutamanya walimatul urut. Ya kot. Pernah tak gate crash wedding orang? Ingat balik. Dia kalau plus one Pernah boleh kot sembang dengan lagi. ex-boyfriend. Tak. Pelamin anganku musnah. Ayo, joy lah. Bila cakap pasal orang yang tak beradab ni, ada di antara, mungkin bukan makcik viral lah. Tapi bila kita berpisah dengan pasangan-pasangan, contohnya, kita tak jemput orang yang kita dah berpisah, tapi dia datang untuk merosakkan majlis kita. Tapi macam trend lah, perasan tak? Tapi negara seberang lah. Buat video-video nangis dekat. Pernah tengok tak trend-trend tu? Iya, kadang-kadang. Mantan. Tak faham. Lepas tu dia boleh pula sayang-sayangkan bersama dengan dia punya pasangan, buatkan kita jealous pula tu. Itu macam mana pula tu? Itulah balik kepada praktis kita dalam agama ataupun apa-apa budaya kita sebenarnya. Dia bukan terhad kepada agama, dia budaya kan. Kalau tak dijemput tu tak payahlah datang. Tak payahlah dengan tujuan nak merosakkan tujuan tu je dah melanggar adab-adab menghadiri majlis. Kita ni kalau nak hadir ke majlis orang, niatnya biar baik, niatnya biar ikhlas untuk mendoakan pengantin kan. Bukannya untuk menyanyi karaoke, pelamin anganku rosak. Cita-cita Apa sebenarnya di antara kriteria ataupun perilaku yang dianggap sebagai tak beretika ataupun kurang beretika bila kita nak pergi majlis-majlis besar orang sebenarnya Puan Aina? Yang pertama sekali ialah pertama kena pastikan kita dapat undangan. Itu kena pastikan. Kalau tak dapat undangan, kita plus one. Make sure orang yang dapat undangan tu inform ataupun minta izin dulu. RSVP juga. RSVP juga. Boleh tak penting. datang dengan ni kan. Kemudian yang seterusnya ialah untuk kita masuk majlis tu, untuk kita greet lah. Kalau kita tak greet, itu kita biadab sebenarnya di adab ketimuran. Sebab tu orang kahwin sekarang kan ada orang menunggu dekat pintu gerbang kan. Selamat datang. Itulah sebenarnya gesture-nya. Tapi salam kau tu mesti nak balik. Masa masuk tu, Assalamualaikum, saya kawan kepada Amir. Misalnya macam tu kan, kawan kepada pengantin macam tu. Tapi yang paling penting ialah untuk kita berpakaian sopan lah waktu kita masuk majlis tu. Ada orang dia buat majlis dengan tema sekian-sekian kan. Janganlah spoil majlis kan. Kalau dah tema Bollywood, follow je lah tema Bollywood kan. Janganlah pandai-pandai, tak nak lah, tak pakai tema Bollywood. Tapi nak pergi majlis orang, come on. Tak cantik lah gambar dia. Macam tu. Tak nak pergi, kabur awal-awal kan. Kemudian kita tidak membazir lah. Tidak membazir makan semua okey. Dan paling penting macam tadi, janganlah kita melanggar common sense. Kalau dah kata dia nak bergambar, janganlah ada dekat belakang dia, tepi dia ataupun melanggar mana-mana family dia yang tolak-tolak kita. Tak faham. Itulah, itu balik kepada common sense. Tadi dalam kes-kes tertentu macam ni, kita kan sebagai tuan rumah, rasanya to what extent kita boleh buat untuk menegur tetamu kita yang
Lah. Fiza. Jangan jawab sekarang. Jawab kejap lagi tapi kita dengarkan dulu betul. pendapat orang ramai berkenaan dengan makcik viral ni ataupun majlis yang kurang beretika, ada pula orang yang kurang adab ni. Silakan. Kak dah kahwin belum? Dah. Okey, nak tanya, kita dalam situasi majlis, apa yang akak akan buat ataupun etika yang akak buat sebagai tetamu di majlis perkahwinan? Kalau saya, kalau pergi ke majlis kahwin, pertama saya kena jumpa tuan rumah dia dulu. Orang yang menjemput kita tu lah, kita akan bagi macam bersuah kenang, ada yang memaklumkan kita dah terima jemputan dia. And then kalau boleh kita datang dengan pakaian yang kemas dan sopan. Dan masa yang sama, kalau kita datang ke situ, makan, bila kita makan di situ dengan hidangan yang mereka beri, kita kalau boleh jangan membazir. Kita pastikan benda tu kemas sentiasa lah. Dan masa yang sama, kalau saya pergi, kita akan beramah mesra dengan semua orang dekat kenduri majlis lah. Pernah tak akak pergi kerja kahwin, lepas tu jumpa orang yang macam, dia ni tak ada adab lah buat kat macam ni kat majlis orang macam tu. Situasi ataupun senario dalam majlis perkahwinan tu, saya rasa mostly sekarang ni saya rasa dah macam semua benda tu dah aware berkenaan dengan adab-adab perkahwinan ataupun majlis. Saya rasa semua tak pernah saya alami benda tu lagi. Nampak akak lah, supposed to be benda tu tak berlaku lah sebab bila kita pergi majlis, sepatutnya kita menghormati majlis orang lah. Macam majlis kita, mestilah kita pun ada macam kita nak benda tu jalan macam apa yang kita nak. So kalau orang tu pergi ke majlis orang dengan intention, mungkin dia rasa benda tu tak ada apa-apa kat dia. Tapi pada akak benda tu sepatutnya tak berlaku lah. Etik is etik lah. Macam tu. Apa akak rasa someone tu buat benda tu biadab? Contoh macam pergi majlis kahwin tapi dia menghalang fotografer ke, ataupun dia pergi majlis kahwin dia macam bungkus makanan terlalu banyak sampai orang belakang tak dapat kan. Benda-benda macam tu. Kalau senior saya, itulah yang pertama tu pasal kalau kita minta untuk bergambar. Kadang-kadang kita nak datang pun rasa macam segan nak minta tolong fotografer wedding tu ke apa ke untuk nak takat gambar. Kita macam minta izin pada dia adakah boleh ataupun tidak. Kalau rasa benda tu tak boleh, kita faham dengan job scope dia memang tak dibenarkan lah. Kalau macam contoh macam segi makan pun, kalau boleh, ada je saya tengok macam pembaziran tu ada. Kalau boleh kita elakkanlah benda pembaziran makanan. Kita ambil portion yang kita boleh ambil saja. Kepada akak lah, kalau macam majlis kahwin ni, kalau boleh jangan over sangat, jangan overshadow pengantin, jangan over sangat lah. Lepas tu kalau macam kita pergi majlis, pergi macam dekat dewan, etik sikit lah baju. Kalau mungkin ada certain jemputan, dia dah ada dia punya, dah bagi tahu kena pakai baju sini. So kalau boleh kita fulfill lah apa yang majlis tu nak. Bukanlah datang intention macam lantak lah, pakai slipper lah, apa serabai lah. Tak macam tu lah. Menghormati majlis. Wah, macam-macam komen orang kan. Syau, tajuk pun ada. Tajuk kita. Ramai rupanya yang tak beradab pergi majlis orang. Tak baiklah. Nak buat macam mana? Biasalah. Kita kan dah zaman 2022 ni. Cuba kita sambung. Itulah nak tanya ni. Kita ni nak zaman 2023 dah, Fiza. Macam mana agaknya kita kalau menjadi tuan rumah ni, macam manalah kita ni nak menegur kalau orang tu tidaklah adab yang baik. Aku nak tanya Dani. Orang Johor ke? Tak ada. Tak ada sebab aku nak tanya lah. Tak beradab. Dia orang Johor lah. Kita nampak tuan rumah. Mengenali tetamu. Silakan. Okey untuk tuan rumah sendirilah, bila berdepan dengan situasi macam ni, kita ni macam di luar mati mak, di dalam mati bapak lah kan. Orang kata elok kemam, tapi takkanlah kat kemam majlis kita kan. So, apa yang kita boleh buat bila berdepan dengan situasi macam ni? Yang pertama sekali, kita ni kena be firm. Tapi dalam masa yang sama, be gentle jugalah. Dan kena direct untuk menghalang orang-orang yang mengganggu kita punya majlis ni. Be firm ni maksudnya boleh jadi bukan pengantin lah. Pengantin kalau dia be firm, dia jadi bridezilla lah kan. Betul. Nanti orang rasa macam, pengantin patut happy-happy, dia marah. Tapi memang itu yang selalu dirasai oleh pengantin. Sebab itu memang pengalaman semua orang. Jadi bridezilla, cuma tunjuk tak tunjuk je macam tu.
Tapi untuk ahli keluarga kan, untuk ahli keluarga memang kena jaga ataupun jadi benteng pertahanan pengantin. Untuk cakap dekat makcik tu memang makcik minta maaf, makcik menghalang lalu lintas, makcik menghalang jalan, makcik jadi ibu keladi. Ibu keladi ni tengah, dia dekat tengah macam tu. Kalau orang Jawa kita panggil ibu keladi kan. Orang kat tepi dia dekat tengah macam tu. So minta dia beralih ke tepi. Perhatian, sila alihkan diri anda di hadapan pelamin. Ting tong. Macam tu. Risau tu beranak aku ni. Tapi kan sebenarnya bila kita cakap berkenaan dengan majlis kahwin ataupun majlis ilmu, majlis sebagainya lah. Bila kita bercakap juga berkenaan dengan tetamu yang tak beretika, adab ni, macam mana sebenarnya untuk kita increasekan adab tersebut lagi-lagi daripada budak-budak kecil. Kalau orang tua pun tak kerti nak dengar. Itulah tu. Apatah lagi budak-budak. Sebab takut budak-budak yang mengikutnya. Betul. Dia permulaan kepada adab ni ialah ilmu lah. Okey, ilmu tu dia punya starting. Hujung ilmu kita belajar lama-lama kat sekolah, masuk sekolah agama, pondok dan sebagainya ni, hujungnya ni adab ataupun akhlak. Jadi kalau pendidikan tu betul, akhlak tu betul, insya-Allah sepatutnya macam tu. So back to the basic, balik kepada pendidikan mak ayah. Adakah kita sebagai mak ayah di rumah, sebagai mak saudara, ayah saudara, adik-beradik, kita didik tak orang sekeliling kita, budak-budak kecil misalnya? Apa common sense yang sepatutnya kita ada? Apa? Sebab tu masa kita kecil-kecil, kalau kita degil, kan kita macam tak dengar cakap mak kita, laju je mak kita tarik kita. Betul-betul. Kau nak buat apa ni? Contohnya macam tu kan. Kita sibuk nak panjat pelamin. Itu memang common. Budak-budak memang suka panjat pelamin. Saya ada anak setahun 2 kan. Memang ya Allah, kalau kita tak pegang je, agaknya runtuh lah pengalaman orang tu. Tak tunggulah ex dia, anak kita runtuhkan pengalaman dia. So kita ni kalau ada anak, kita peganglah anak kita kan. Janganlah kita buat-buat tak faham macam biar je lah budak nak explore. Atau alasan budak nak explore, kita biar anak kita main. Tak boleh macam tu. Kalau anak kita dah melampaui batas, bawa keluar je lah, balik je lah macam tu. Kita pun faham, mak-mak muda, ayah-ayah muda ni kalau dia tak datang majlis tu, tutup mata je lah kan. Sebab dia takut anak dia merosakkan perancangan majlis tu. Ini budak kecil. Kalau orang tua lagi lah sepatutnya. Sebab tu lah antara orang kata apa, kenapa hikmah video tu viral kan, luahan daripada pengantin tu viral untuk educate lah orang yang berumur juga sebenarnya. Diorang ni dah banyak main TikTok apa semua, banyak tengok Facebook, tengok video untuk tahu benda yang diorang buat tu sebenarnya salah, mengganggu kita ni generasi bawah-bawah kan. Kita ada memori kita, kenapa nak kena kacau macam tu. Kadang-kadang orang tak boleh fikir, aduh pening lah kepala aku. Nak buat akikah tak? Boleh. Nanti kepada makcik viral yang pakai baju warna merah, jangan terasa hati. Kita betul. cuma ambil sebagai contoh saja. Sebab cerita-cerita makcik tu seronok. Kita ulaskan sebagai contoh-contoh bersama dengan Puan Aina ni. Nanti saya nak kat jemputan, okey? Kita doakanlah kesejahteraan makcik tu, amin. Nanti kalau macam anak saya kahwin pun saya panggil juga makcik. Tak apa, kita jemput. Dia punya anak je tau. Okey, terima kasih banyak-banyak sampai sini sahaja sembang wanita kita. Terima kasih Puan Aina. Berkongsi macam-macam. Nak seronok kita berborak tak sedar dah nak habis dah masa. Ya, namanya pun sembang. Perempuan ni kalau bersembang tu memang tak ada ujung pangkal. Jadi kepada anda semua, kita timbal balik. Apa sebenarnya yang kita perlu lakukan untuk pastikan bahawa adat kita, adab kita, sopan santun kita ni masih lagi dapat dipelihara dekat dalam zaman yang begitu moden ni. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Aina sudi untuk mengulas berkenaan dengan topik viral kita. Jangan pula tiba-tiba lepas ni kau yang viral, dia ulas pula cerita pasal kau. Takut. Coy. Ciao. Okey, jadi kalau anda suka video ini, jangan lupa tunggu apa lagi? Share, like, subscribe kami di YouTube, follow kami di Facebook, apa lagi? Semualah platform media sosial di luar sana. Mingguan Wanita. Okey. Tak kisah nak kecam pun silakan. Jangan kecam ai. Kecam dia je. Saya dah tukar warna dah. Risau. Takut. Okey, kepada anda semua, kita akan berjumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Pastinya dalam program Sembang Wanita. Bye. Kecam dia tau.